Boleh record dulu. So, kita tengok dulu mengenai pengurusan data. Okay. Semasa cuti sekolah, Roy dan Michelle menolong ibu bapa mereka menjual kek muffin di kedai kopi bapa mereka. Mereka menjual muffin beri biru, muffin coklat, muffin vanila dan muffin pisang. Bapa mereka bertanya, perisa muffin manakah yang paling laris? Roy menjawab, muffin coklat paling laris. Tetapi Michelle menyanggah, muffin yang paling laris adalah muffin beri biru. Kemudian, mereka berdua bertengkar tentang perisa manakah yang paling laris dijual. Bapa mereka mencadangkan agar mereka mengumpul data untuk mewakili muffin yang telah dijual. Pengumpulan data ialah proses mengumpul maklumat. Terdapat banyak cara untuk mengumpulkan data, seperti melakukan kaji selidik, menemu bual, surat dan internet. Kita menjalankan kajian untuk menyelesaikan pertelingkahan tentang perisa muffin manakah yang paling banyak telah dijual. Kemudian, kita wakilkan data itu dengan piktogram, graf palang atau cartapai untuk mendapatkan tafsiran yang lebih ringkas dan jelas. Piktograf juga dikenali sebagai piktogram. Kuantiti setiap simbol atau simbol bergambar diterjemahkan dengan jelas. Di sini, satu simbol muffin mewakili 10 muffin. Cartapai ialah satu jenis carta berbentuk bulat dan dibahagikan kepada beberapa bahagian atau sektor. Saiz setiap bahagian boleh diwakili oleh sudut, pecahan atau peratus. Bahagian yang paling besar menunjukkan bilangan muffin yang paling banyak dan bahagian yang paling kecil menunjukkan bilangan muffin paling sedikit. Carta palang mewakili data dengan memaparkan palang segi empat tepat yang berbeza ketinggian untuk bahagian yang diwakilkan. Carta palang juga dikenali sebagai graf palang. Palang yang paling tinggi menunjukkan bilangan muffin yang paling banyak dan palang yang paling rendah menunjukkan bilangan muffin yang paling sedikit. Dengan mentafsir data daripada piktogram, cartapai dan carta palang, muffin berperisa coklat adalah yang paling banyak telah dijual. Okay. Alright. Okay, video tadi kalau kamu tengok, sebenarnya boleh menyelesaikan pertelingkahan antara adik-beradik tadi. Kita nak tengok muffin mana yang jual paling banyak. Okay, so sekarang ni, muallim nak ajar kamu. Kita buat satu-satu dulu. Dalam pengurusan data kita akan belajar dua jenis diagram. Yang pertama adalah piktograf ataupun piktogram. Dan yang kedua adalah carta palang. So untuk hari ini kita akan fokus untuk buat piktograf dulu. Kalau sempat, kita masuk terus dengan carta palang. So sekarang ni muallim nak kamu keluarkan buku petak kamu. Kita buat sama-sama. Macam mana kita nak buat piktograf ataupun piktogram. Keluarkan kamu punya buku. Alright, muallim pun akan share screen. Okay. Okay, baik. So macam biasa kamu tulis hari ini adalah hari Jumaat. Kemudian subjek matematik.
Dan kemudian tarikh pada 8 hari bulan 10 2021. Okey. 8 bulan 10 2021. Semangat. Okay. Tajuk besar kita adalah pengurusan data. Pengurusan data. Ini pengurusan data. Okay. So untuk yang pertama ni kita akan buat mengenai piktogram. Mengenai piktogram. Piktogram. Ataupun kita panggil dia juga sebagai apa tadi? Piktogram. Dua-dua kena tulis ke? Tulis dekat buku nota awak. Kita nak buat piktogram sekarang. Ataupun piktogram pun boleh. Dua-dua. Piktogram pun sama. Maksud dia adalah sama. Muallim kena tulis ke? Ya, kena tulis. Tulis dekat buku nota awak, buku peta. Okey. Sekarang ni muallim andaikan situasi dia adalah kita nak membina pektograf. Bilangan pensel. Bilangan pensel oleh murid tahun 4 Abu Bakar. Situasi dia kita nak tahu bilangan pensel oleh murid-murid tahun 4 Abu Bakar. Lepas tu muallim pun pilihlah murid-murid tahun 4 Abu Bakar ni. Pilih secara rawak 4 orang. Muallim pilih 4 orang. Muallim pilih 4 orang. Yang pertama, agak-agak siapa? Siapa yang nak? Siapa? 2 banin, 2 banat. Cepat. Saya tak nak. Awak tak nak, Anas tak nak. Muallim ambil Hazril. Dah lama dah tak jumpa Hazril. Hazril. Siapa lagi? Muallim ambil Syazwani. Syazwani. Kemudian muallim ambil siapa lagi? Adlia Amani. Adlia Amani je lah. Kemudian seorang lagi muallim ambil siapa lagi muallim ambil Haris. Kemudian muallim pun tanyalah dekat diorang, berapa pensel yang kamu ada? Muallim tanya. Yang ni muallim buat kotak. Ini untuk nama.
Kamu kalau boleh guna pembaris Muallim tak ada pembaris. Okey. Okay, nama dan juga bilangan pensel. Okey, bilangan pensel. Bilangan pensel. Okey, mula-mula Muallim tanya Hazril. Okay, Hazril, ada berapa pensel? Dia pun kata, dia kira-kira dekat pencil box dia ada 12 pensel. 12 pensel. Okey, kemudian tanya pula Syazwani. Syazwani ada berapa pensel? Okay, 3 pensel. Okay, tanya pula Amani. Amani ada berapa pensel? 9 pensel. Okey, Haris pula tanya. Muallim tanya, dia kata ada 6 pensel. Okey. So yang inilah maklumat yang Muallim dapat untuk 4 orang. Okey, kawan-kawan kamu dekat kelas. Hazril ada 12 pensel, Syazwani 3 pensel, Amani 9 pensel, Haris 6 pensel. Okey. Kamu boleh bina dulu rajah macam ni. Senang kamu nak nampak. Okey. Ini step pertama kamu. Kamu kena bina rajah. Okey, bina rajah. Okey. Okey, macam mana kita nak tukarkan dia kepada piktograf ataupun piktogram. Okey. Sekejap. Turun bawah. Okey. Macam mana kamu nak bina piktogram? Yang kedua barulah kita bina piktogram lepas dah ada maklumat. Okey. Okey, Muallim ambil satu simbol. Okey, Muallim suka simbol segitiga. Okey, Muallim suka simbol segitiga. Okey. Jadinya kamu buatlah simbol segitiga. Muallim pun color lah. Tak naklah color hitam pun nanti. Muallim nak color. Okey, Muallim nak color hijau. Muallim colorkan dia hijau. Okey. Alright. Untuk kamu kamu nak simbol apa pun tak kisah. Okey. Okey, Muallim ambil simbol segitiga ni. Okey, satu segitiga mewakili mewakili 3 pensel. Okey. Mewakili 3 pensel. Okey. So Muallim pun buatlah gambar rajah yang lain. Okey, gambar rajah yang lain. Okay. Muallim tulis tajuk besar dia apa? Bilangan pensel. Bilangan pensel murid tahun 4. Tahun 4 Abu Bakar. Okey. So, Muallim tulislah nama-nama yang terlibat tadi. Okay. Yang pertama adalah Hazril. Okay. Hazril. Tulis sini. Hazril. Okay. Yang kedua, Syazwani. Okay. Yang ketiga, siapa tadi? Amani. Okay. Yang keempat, Haris. Haris. Okay. Okay. Kemudian kamu buatlah gambar rajah bagi cantik sikit. Okay. Okay.
buat gambar rajah bagi cantik sikit. Okey. Okay, kita tahu okey, gambar satu segitiga mewakili 3 pensel. Okey, Hazril tadi berapa pensel yang dia ada? Hazril ada berapa pensel tadi? Cepat tolong Muallim. Muallim tak nampak. Hazril ada berapa pensel? Hazril dia ada. Sekejap. Hazril ada berapa pensel? Salah tengok, sorry. Cepat. Muallim malas nak scroll ke atas. Hazril ada berapa pensel? Satu. Tadi Muallim dah tulis dah kat atas. 10 lah. Hazril ada 12. 12. Hanya betul-betul. Hazril 12. Syazwani 3. Amani 9. Haris 6. 6. Okay. So daripada situ kita boleh lukis contoh Hazril 12 kan? Okey, 12 bahagi 3 kamu dapat berapa? Ha, 12 bahagi 3 dapat berapa? Cepat, 12 bahagi 3. 12 bahagi 3 dapat berapa? 4. Bermaksud kamu kena lukis. Okey, kamu wakilkan dia 4 segi 3. Okey, 4 segi 3. Okey. So kamu kalakanlah warna hijau. Macam tu. Okey, kalakan hijau. Katakan. Kamu kalau nak dapatkan bentuk lain pun boleh tak semestinya segitiga. Kamu boleh buat bulat, boleh buat petak. Tak kisah. Okey. Okey, selesai untuk Hazril. Maksudnya dia ada 4 segitiga. Okey, Syazwani 3. Bermaksud kita buat berapa segitiga? 1. Satu sahaja. Okey, satu sahaja. So kamu buatlah satu. Okey, kamu buat satu. Alright. Kamu buat satu. Okay. Teruskan dengan Amani. Okay. Amani 9. Agak-agak berapa segitiga dia? Berapa segitiga yang sepatutnya ada? Tiga. Betul. 9 bahagi 3 kamu dapat 3. Okey. So, kamu kalakanlah. Ya. Kenapa ada darab dengan bahagi? Saya tak faham. Okey, kamu kena tahu satu segitiga mewakili 3 pensel. Okay, contoh Syazwani kita ambil. Dia ada 3 pensel je. So maksudnya satu je lah segitiga dia. Macam tu. Contoh Hazril, dia ada 12 pensel. Bermaksud 3 pensel darab dengan 4. Dia dapatlah 12. 3 darab 4 sama dengan 12. Macam tu. Amani pun sama. Okay, Amani ada 9 pensel. Bermaksud ada 3 segi je lah. 3 segi. 3
3 darab 3 awak dapat 9. Dah nak siap. Okey, dah siap color. Okey, last kali adalah Haris. Haris berapa segitiga dia? Haris berapa segitiga dia? 10. Apa 10 pula? Satu segitiga mewakili 3 pensel. Haris ada 6 pensel. Maksud? Dua je lah, 2 segitiga. Okay. Maksudnya 6 bahagi dengan 3. Oh. Macam tu. 6 bahagi 3. Awak dapat 2. So awak boleh lah. Okay. Inilah piktograf yang kita buat. Okay. Kalau yang sebetulnya awak punya petunjuk ni, awak punya petunjuk ni sebenarnya dekat bahagian bawah kalau yang sebetulnya, yang kalau betul-betul ikut format. Okay. Jadi awak letak kat bawah. Letak kat bawah ni. Okay. So yang paling penting mesti ada apa dalam piktograf? Okay. Dalam piktograf kamu kena ada tajuk. Okay. Kena ada tajuk. Bilangan pensel murid tahun 4. Kemudian kamu ada piktograf lah. Ini nama dia piktograf. Okay. Piktograf. Okay. Kemudian kamu ada petunjuk. Petunjuk letak kat bawah. Sorry, nanti kamu padam balik. Padam balik buat kat bawah. Okay, mewakili 3 pensel. Mesti ada petunjuk dekat bawah. Barulah kamu dapat markah penuh. Apalah maknanya buat balik. Okay, mesti dekat bawah. Yang atas tu kamu boleh padam. Kira-kira padam balik. So kamu boleh gantikan ni. Padam. So maknanya tulis dekat sini, ini adalah piktograf. Okay. Piktograf ataupun piktogram. Okay. Kalau macam ni lagi senang kita nampak. Okey, antara 4 orang kawan awak ni, pensel mana yang paling banyak? Pensel mana yang paling banyak? 12. Okey, pensel siapa? Hazri. Azril. Yang paling sikit? Yang paling sikit? Paling sikit siapa? Yang bawah Hazri. Syazwani. Syazwani. Okey, Syazwani. Okey. So ini adalah piktograf. Okey, piktograf. Okey. Okay, ada apa-apa persoalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Sekarang ni untuk carta palang dengan carta palang nanti tak tahulah sempat ke tak 10 minit ni.
Kita masuklah sikit carta palang. Muallim rasa sempat. Okey. So daripada data-data tadi tu, daripada piktograf tu, kita sambung terus untuk carta palang. Okey. Kita boleh buat carta palang pula. Daripada piktograf, kita pergi kepada carta palang. Okey. Carta palang. Nombor 3 adalah carta palang. Carta palang. Alright. Okey, carta palang macam mana? Okey, carta palang ni macam yang kita buat koordinat. Ingat tak yang kita belajar yang lepas, koordinat. Okey. Dia mesti ada apa? Yang mengufuk dan mencancang. Okey, mengufuk dan mencancang. Okay, jadinya apa yang muallim buat? Okay, so yang ni mestilah kosong. Okey. Sebelah kiri kamu boleh letak sebagai nilai. Okey, nilai. Atas sikit. Atas sekali mestilah 12. Muallim nak selang 2 lah. 12 dan 6. Siapa nyanyi tu? Okey. Kosong. Okey, kalau kamu selang 2, pastikan kamu mesti konsisten selang 2. Kamu tak boleh selang 1, tak boleh. Kalau muallim selang 2 petak, 2 petak, 2 petak, 2 petak. Barulah kemas dan betul. Okey. Kemudian kita masukkanlah Hazril. Yang ini adalah muallim letak sebagai Hazril. Yang kedua muallim letak sebagai Syazwani. Yang ketiga muallim letak sebagai Amani. Yang keempat muallim letak sebagai Haris. Haris. Okey, macam tu. Alright. Okay, pastikan dalam carta palang kamu, kamu mesti ada senggat-senggat ni untuk menunjukkan nilai-nilai dia satu. Yang ni adalah paksi mencancang kita panggil. Paksi mencancang. Sebenarnya kita dah belajar dah tajuk sebelum ni. Kita nak refresh balik. Paksi mencancang. Yang bawah adalah paksi apa dia? Mengufuk. Paksi mengufuk. Macam tu. Okey. So sekarang ni yang atas kali ni jangan lupa kamu letak tajuk. Letak tajuk. Bilangan pensel. Bilangan pensel. Bilangan pensel. Murid tahun 4 Abu Bakar. Tajuk jangan lupa. Masing-masing boleh ikut tak ni? Ke muallim belajar sangat? Sekarang ni barulah kita letak carta palang dia. Letak carta palang. Untuk Hazril, bolehlah kamu letak sampai 12. Kamu boleh buat peta. Buat peta. Buat peta. Muallim pilih Hazril untuk biru. Hazril.
Guna pembaris Okey, 12. Okey, kemudian siapa lagi? Syazwani tadi 3. Muallim pilih merah. Muallim pilih merah. Okay, sebenarnya nak colour sama pun tak ada masalah. Jadi cuma muallim nak nampak beza. Okey. Kemudian muallim colourkan hijau untuk Amani. Amani tadi berapa 9. Amani 9. Okey. Amani 9. Pastikan kepala carta ni mesti dekat 9. Macam tu. Okey. Mesti dekat 9. Tengok ni 9. Okay, dan last sekali adalah Haris ada 6. Haris ada 6. Okey, ada 6. Okey. So, kamu siaplah carta palang kamu. Macam ni. Okay, macam biasa mesti ada tajuk. Ada carta palang dia. Okay, dan juga ada unit. Okay, ada unit yang belah bawah dan juga belah kiri. Okay. So, kamu boleh labelkan unit awak ni. Okay, yang bawah ni kamu boleh labelkan dia sebagai sebagai apa? Okay, nama. Nama. Kamu tulis kat sini pun boleh. Tulis dekat bawah pun boleh. Okay, nama dan juga bilangan. Bilangan. Kamu tulis kat ujung arrow pun boleh. Dekat tepi pun boleh. Tak ada masalah. Kalau muallim suka tulis dekat ujung arrow. Nampak sikit. Okey. Boleh ke masing-masing? Dapat ke apa yang muallim sampaikan? Muallim nak stop share screen ni. Okey. Okay. Baik. Okey, sekarang ni muallim nak kamu cuba buat muka surat 235 kat buku teks. Yang bawah sekali uji diri. 210. 235 dekat buku teks. Kamu cuba buat. Yang uji diri bawah sekali Nanti kalau dah siap boleh hantar kat muallim. Buat konsep yang sama je macam tadi. Okey, boleh? Okay. Kita start sampai sini dulu. Kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma alam tarifa judu bidaya wi qadati hajati ya lah. Amin ya Allah.